Saya nak bagi tuan-tuan faham bahawa Islam ni perubatan dia semua benda yang dibuktikan betul. Jadi macam yang doktor sebut tadi, kalau kita sakit kita makan ubat hospital, yang tu pun perubatan Islam. Betul tak? Ada orang dia kata perubatan hospital Tuanku Fauziah tu perubatan Islam lah tu. Bismillah. Terima kasih Dr. Mukhris dan Ustaz Najdi. Saya nak sebut sikit tadi, bagus Dr. Mukhris bagi pencerahan yang menarik tentang jenis-jenis. Dr. Ustaz Najdi pun sebut kan, kita nak makan ubat tu sakit ni, nak makan. Tuan-tuan, pertama kita kena letakkan seseorang tu di bidang dia. Okey? Saya nak bawa beberapa perkara. Apabila Nabi sakit, baginda berubat. Itu pertama. Baginda berubat. Walaupun hukum berubat sakit ni khilaf di kalangan ulama. Ada yang kata siapa yang sakit wajib, kalau dia tak pergi berubat dia berdosa. Dasarkan pada hadis yang dibacakan di awal oleh Ustaz Najdi, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila Allah Ta'ala buat turun penyakit, dia akan buat turun ubat. Fatadawaw, maka Nabi kata hendaklah kamu berubat. Dia wajib lah. Sebahagian ulama kata sunat kita berubat ni. Antaranya di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau tuan-tuan sakit dan benda tu tak memudaratkan, tak teruk sangat, tuan-tuan tak mau pi berubat, dia hanyalah sunat, seperti yang disebut oleh An-Nawawi. Berdasarkan dalil apa? Seorang wanita yang terkena rasukan, Nabi bagi pilihan. Nabi kata, aku boleh berdoa supaya engkau lega, ataupun engkau boleh sabar di atas sakit itu, engkau akan mendapat pahala yang besar. Maksud kalau benda wajib tak boleh bagi pilihan, kena berubat lah. Maksud saya hukum berubat ni khilaf, tak apa, tinggal isu tu. So bila Nabi sakit, orang mari jumpa Nabi berubat ke tak? Berubat. Seperti yang disebut oleh Aisyah di dalam riwayat Ahmad, di dalam riwayat Imam Ahmad. Urwah ibnu Zubair. Siapa dia Urwah ni? Tabi'in. Dia bukan sahabat. Abang dia sahabat, Abdullah bin Zubair. Urwah kan Urwah, anak kepada Zubair ibnul Awam. Az-Zubair ni menikah dengan Asma. Boleh anak nama Abdullah, boleh anak nama Urwah. Jadi Urwah dengan Aisyah ni dia kenal ke mana? Anak saudara, anak menakan. Urwah ni anak menakan Aisyah. Pasal Aisyah dengan Asma dua beradik. Aisyah bintu Abu Bakar, Asma pun binti Abu Bakar. Nampak tuan? Jadi Urwah ni tanya mak menakan dia. Dia kata, macam mana kau boleh pandai berubat orang ni? Tahu ubat-ubat ni? Akak kayu lah, herbah nu lah, apa semua ni, macam mana kau boleh tahu? Kau mengaji mana? Aisyah kata, dulu masa Nabi sakit, orang mari, wufudul Arab, wafdun, orang-orang luar mai ziarah Nabi, depa cadang dekat Nabi, Rasulullah try ubat ni, Rasulullah try ubat ni, Rasulullah try ubat ni. Jadi siapa yang pi bancuh ubat tu? Aisyah. Saya nak habaq apa? Nabi mengiktiraf, mengakui perubatan ubat ni. Saya nak bagi tuan-tuan faham bahawa
Islam ni perubatan dia semua benda yang dibuktikan betul. Jadi macam yang doktor sebut tadi, kalau kita sakit kita makan ubat hospital, yang tu pun perubatan Islam. Betul tak? Ada orang dia kata perubatan hospital Tuanku Fauziah tu perubatan Islam lah tu. Ubat darah tinggi, ubat kencing manis, semua itu ubat Islam lah tu. Panadol tu ubat Islam lah tu. Sebab telah dikaji dan dibuktikan. Cuma orang kita ni lagu tu lah. Dia bukan nak percaya dekat doktor, dia percaya kat kawan dia. Saya nak sebut 2-3 perkara. Pertama, tuan-tuan dengar, bila Nabi sebut habbatus sauda, Nabi sebut madu. Ni saya nak sebut ni, pasal walaupun kita di sini dah ramai, tapi yang tengok live ni saya ingat lagi ramai, dan saya tahu benda ni akan tersebar. So saya nak bagi ingatan pada semua masyarakat. Bila kita sebut, Nabi sebut habbatus sauda, Nabi sebut madu, Nabi sebut apa lagi? Tamar, Nabi sebut lagi ni tamar Hind, ni apa, asam Jawa dan sebagainya. Ada dalam hadis Nabi sebut ubat-ubat ni. Tuan-tuan, pasal apa Nabi tak pernah sebut akar seruntun? Pasal apa Nabi tak pernah sebut makan pegagar? Pasal apa Nabi tak pernah sebut ginseng? Saya nak tanya tuan-tuan ni, cuba jawab. Hendaklah kamu semua makan ginseng. Hendaklah kamu semua makan pegagar. Hendaklah kamu semua makan apa lagi? Orang Melayu makan apa lagi? Tongkat Ali. Nah, tongkat Ali. Pasal apa Nabi tak pernah sebut ubat Melayu? Pasal apa Nabi tak pernah sebut ubat India? Pasal apa Nabi tak pernah sebut ubat Cina? Kerana Nabi duduk di Arab. Jadi ubat yang Nabi sebut itu bukan wahyu. Ini seperti yang disebut oleh Ibnu Khaldun, disebut oleh Qadhi Iyad, bahawa apabila Nabi sebut tentang ubat, Nabi sebut ubat Arab. Maknanya kerana dia bukan wahyu, dia benda yang Nabi tengok daripada pengalaman dia, tengok orang Arab makan lega. Ibnu Hajar kata apa? Ibnu Hajar kata habbatus sauda, yang kita duk pepak siang malam ni, dengar bagi elok, orang darah tinggi tak boleh makan habbatus sauda. Orang darah tinggi, tuan-tuan jangan main-main. Tuan-tuan tahu tak, Al-Fadil Ustaz Abdullah Bukhari, dia mengalami sakit buah pinggang. Dia menulis satu tulisan yang sangat bagus. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Tak payah baca, saya dah baca, saya nak cerita. Senang. Saya bukan suruh tuan-tuan baca. Jangan susah hati, jangan takut, jangan kecemah. Tak payah baca. Saya ulang sekali lagi, saya dah baca. Saya nak bagi tahu tuan-tuan. Depa susah hati lah, dia suruh baca apa pula ni kan. Orang kita ni baca tak mau. Okey. Sekali saya nak kek juga dengan Queen Elizabeth yang mati ni. Ada kek kau dengan tajuk kita ni? Ada. Okey. Sebelum tu, Queen Elizabeth ni saya tak kenal sangat, tapi Dr. Mukhri kenal lah, pasal dia pergi mengaji di sana, kan. Dia rapat lah dengan Queen Elizabeth. Okey. So saya nak cerita kat tuan-tuan. Ibnu Hajar kata habbatus sauda, dia hanya sesuai untuk tempat penyakit sejuk. Dia tak boleh, dia tak mau, tak mujarab untuk penyakit panas. Pelik. Ustaz Abdullah Bukhari Abdul Rahim ni, dia pesakit buah pinggang. Dia tulis dalam tulisan tu, dia kata satu hari dia buka puasa makan buah kurma. Pasal Nabi kata makan buah kurma. Kurma ni dia tinggi apa? Jangan duk makan banyak sangat. Kurma ni tinggi potasium. Dia tinggi potasium ni. Untuk orang yang sakit buah pinggang, dia tak boleh makan benda yang tinggi kandungan potasium. Apa dia lagi yang tinggi potasium? Kena tahulah. Jahannam buah pinggang ni, pasal kita duk makan benda-benda tu. Buah pinggang ni dia macam karburator tau. Cerita buah pinggang tak tahu. Karburator motor tu. Karburator motor tu dia campur semua, dia proses tau. Jadi buah pinggang ni dia tempat proses. Jadi bila tuan-tuan makan potasium tinggi ni, antara potasium tinggi pisang.
Siapa yang makan pisang banyak, dia punya kadar potasium dia tinggi, menyebabkan buah pinggang dia terpaksa bekerja teruk, lama-lama jahanam. Rosak. Jadi antara benda yang menjahanamkan buah pinggang ni apa dia? Ni duk makan suplemen ni. Suplemen timbang kilo ni. Apa? Penghulu segala makjun. Dia pun tak boleh saman saya tak sebut betul ratu segala ni. Tuan-tuan, ni semua produk timbang kilo. Buat satu tempat dia, boh nama lain-lain. Lagi satu tuan-tuan, yang mereka duk kata makanan sunnah ni, yang saya nak jawab ni, makanan sunnah ni. Saya tahu video ni akan viral. Dan kita akan bagi tahu masyarakat supaya jangan kena tipu dengan pok ni. Saya nak sebutnya, okey, madu, dia makan kurma banyak. Dia makan kurma lebih sikit. Lepas tu jantung dia berdebar. Dia kata dalam jemaah tu ada seorang doktor perubatan. Tengok dia siapa doktor, dia kata jantung saya berdebar sikit. Dia pesakit buah pinggang. Jadi nak pendekkan cerita, doktor tu kata ustaz kena kurangkan, jangan makan banyak sangat buah kurma. Kalau kita dengar orang larang makan buah kurma, benci sunnah. Tengok Nabi makan, dia pun tak bagi kita makan. Untuk orang yang sakit buah pinggang atau orang yang kencing manis kronik, dia tak boleh makan benda-benda yang tinggi potasium, tinggi gula ni, tak boleh. Walaupun Nabi suruh, pasal ini urusan kesihatan. Nampak tuan-tuan? Sebab itu kita bila kita okey, Nabi suruh makan habatus sauda, betul. Tapi berapa banyak? Berapa banyak? Dan tuan-tuan kena tahu sesuai tak sesuai. Sebab Nabi sebut umum makan habatus sauda, tapi kita kena cek diri kita ni sesuai tak sesuai, banyak mana kita nak makan. Satu sudu ke, satu cawan ke. Lepas tu mai pula ni yang geng-geng nak jual makanan. Lah ni tuan-tuan, semua benda kalau kait dengan Nabi laku tak? Laku. Tuan-tuan jual lah apa-apa pun kait dengan Nabi mesti laku. Benda apa kalau ada Nabi hujung tu sahih laku. Brand Nabi ni orang beli lah. Pasal itu hari ni tuan-tuan, saya pun terkejut. Queen Elizabeth tu pun ada kaitan dengan Nabi. Cucu Nabi. Tu dia. Kita ingatkan produk tu saja hampa nak buh nama Nabi. Queen Elizabeth pun demam kita. Lepas tu yang pula, yang satu geng kata Queen Elizabeth tu keturunan Nabi. Tak apalah, biar pergi kat mereka lah. Ni yang satu lagi, Queen Elizabeth tu keturunan Firaun pula dah. Yang hampa duk bersabuk dia keturunan apa tu buat apa? Manusia ni dia bukan masuk syurga kerana keturunan. Tuan-tuan toh kalau cek keturunan tuan-tuan toh keturunan siapa kita? Kita ni keturunan Megat Terawis. Kacau. Saya nak abang ya, tak ada kaitan. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, orang yang jual barang-barang yang kata Nabi ni produk makanan sunnah, macam Ustaz Najdi sebut tadi. Betul dia sebut. Campur habatus sauda, campur madu, campur ni, semua dia campur 5 dalam 1. Inilah makanan sunnah. Ini bukan makanan sunnah, ini makanan punah. Nabi sendiri tak pernah makan lagu hampa makan ni. Nabi tak pernah campur madu dengan habatus sauda. Nabi tak pernah gue lagu hampa gue ni. Hampa gue satu macam, lepas tu hampa pergi tenyeh buh atas nama Nabi. Saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, siapa yang jual benda ni, dia telah berdusta atas nama Nabi. Pasal Nabi tak pernah endorse ni makanan-makanan ni. Saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, suplemen ni yang makanan tambahan ni, pertama macam disebut oleh Dr. Mukris tadi ni, bukan ubat. Sebab tu saya tanya doktor, saya bukan buat pandai sendiri, saya ada nombor, saya simpan. Oleh kerana saya ada anak, saya simpan doktor pakar kanak-kanak. Oleh kerana saya ada isteri perempuan, saya simpan pakar sakit puan. Semua nombor-nombor kita tanya. Kita tak simpan nombor Tok Bomo, kita tak simpan banyak sangat. Nombor-nombor ustaz ke apa ke, kita tanya. Baru ni saya bagi contoh. Ni tak mahal lah bagi saya bagi contoh. Isteri saya bersalin dalam tempoh pantang. Saya tanya doktor pakar ONG ni, obstetric and gynecology ni, pakar betul lah, bukan pakar muhung ni. Saya kata doktor, saya nak balik jaga isteri saya ni, saya nak kena jaga dia ni. Tolong habang benda apa dia boleh makan, benda apa dia tak boleh makan. Saya tanya dia. Orang ada ilmu bila jawab tuan-tuan, kemas.
Makanlah apa sahaja yang halal. Ayam bagus, daging bagus. Ini semua protein, boleh mencepatkan luka. Pasal dia Caesar belah. Daging boleh makan, ayam boleh makan, ikan bagi makan banyak-banyak. Makan, semua boleh makan. Jangan benda yang gatal, alergik tak boleh makan. Senang nak jaga orang pentang tak. Tapi kalau doktor kampung, bukan saya marah, ikan kering nak lega macam mana? Bukan ada protein, tak ada khasiat. Hok nu tak boleh, hok ni tak boleh. Hok nu tak boleh makan, hok ni. Sat lagi kalau minum air banyak kaki bengkak, air bagus. Pantang-pantang ni. Saya tak nafikan lah tuan-tuan ni. Saya nak tanya. Orang kita dia kena pakai stukin lah apa semua. Saya pergi satu hospital tengok bukan Muslim pantang pakai seluar pendek. Hai, hang tak bentan lah. Tapi saya nak abang, kita buka minda kita. Pengetahuan mesti berasaskan kepada bukti. Itu yang kita nak abang. Jadi saya nak supaya tuan-tuan kena keluar. Boleh kita makan habatus sauda, boleh kita makan madu, boleh. Hatta Nabi tak bagi tau. Dalam hadis Bukhari Nabi kata apa? Jangan campur kurma muda dengan kurma tua. Jangan campur kurma dengan kismis. Hadis Bukhari dari Abu Qatadah. Ulama bahas pasal apa tak boleh campur. Dia kata tak boleh campur pasal yang tu jadi arak. Artinya Nabi tak suka campur-campur, tak ketawa hala ni. Orang kita kadang-kadang dia beriman dengan cakap mitos ni. Tuan-tuan, anak kita sakit, masuk hospital. Bila masuk hospital, doktor bukan Tok Bomo. Tok Bomo dahsyat. Anak tuan-tuan Bokmer dia tak pegang pun. Buat orang. Tapi bila kita pergi tuan-tuan, bila kita pergi hospital, dia ada kaedah dia nak tahu penyakit apa. Saya nak sebut ni pasal orang Melayu kadang-kadang dia sensitif benda ni. Apa dia tuan-tuan? Pertama dia akan ambil darah. Lepas tu dia tak jumpa punca penyakit. Mungkin dia ambil air kencing. Dia ambil air kencing, dia ambil najis, dia ambil darah. Last kali dia akan ambil air tulang belakang. Apa tujuan dia? Nak tahu penyakit apa. Nak diagnose, nak tahu penyakit apa. Bagilah ambil. My lah, doktor-doktor ni. Jangan. Lumpuh cucu siapa, bukan cucu dia, cucu siapa tak tahu. Cucu siapa? Jiran hang. Dok, jiran aku jumpa dengan jiran anak dia nu di Bahang mana tak tahu nu. Anak pada kawan tu dia anak menakan jiran dia nu, pi hospital ambil. Anak siapa ni? Tak tahu anak siapa. Tapi jiran nu jumpa jiran nu. Nah, abang kata ambil tulang belakang, lumpuh. Tuan-tuan, cuba bawa mai berapa orang yang ambil, berapa orang yang lumpuh. Tapi yang ni dia percayai. Pasal itu bukan kata bab perubatan dia, bab agama pun kita nak ubah payah. Maka sebab itu hadirin mukminin, kita kena ingat, perubatan Islam ialah perubatan seluruh ubat rawatan yang terbaik. Hatta kalau kita tuan-tuan yang duk pergi, saya tanya pakar perubatan, dia kata tuan-tuan, kadang-kadang kita pergi derma darah tu bagus tau. Derma darah ni bagus pasal dia ganti sel-sel darah dan sebagainya. Dia bertanya bekam macam mana? Bekam ni kalau kita ada sebab, Nabi bekam lah. Memang Nabi bekam. Tapi Nabi bekam bersebab. Pasal Nabi sakit kepala, Nabi berbekam. Bukan hari-hari Nabi berbekam. Kita hari-hari berbekam. Lepas tu satu lagi tuan-tuan, mereka duk habang apa? Geng bekam ni. Mereka duk habang apa? Mereka duk habang apa? Mereka duk habang, mereka bekam tu keluar darah kotor. Pergi tanya doktor, betul tak? Banyak darah kotor hang ni. Memanglah hati hang kotor. Tak ada kaitan, bukan darah kotor yang keluar. Dan kita hari ni tuan-tuan, saya balik pada bila kita faham ni, tuan-tuan, mari orang mai jual ubat-ubat apa. Dan saya nasihat ni pasal apa tuan-tuan? Pasal orang sakit memang tempat untuk buat duit. Pasal orang sakit ni hang jual apa pun dia beli pasal dia nak lega. Pasal itulah orang-orang kampung yang sakit lutut macam-macam dah. Katil, karan, kerusi, karan, semua saya nak sebut ni.
Masuk mai kawan nu jual katil karan, mai kawan nu jual kerusi karan, mai kawan nu jual nu letak tani apa alat tabuh tang lutut ni. Tuan-tuan pergi hospital. Satu lagi mai lutut tua. Lutut 60 takkan nak sama dengan lutut 30. So hadirin mukminin, saya nasihatkan bagi faham, Nabi tidak nafikan rawatan moden. Dan tuan-tuan, jampi ada tak ada? Ada dalam Islam. Boleh tak kita makan? Saya takut salah faham. Boleh makan habatus sauda, boleh makan madu, boleh makan, tak ada masalah. Tetapi ia adalah salah satu ikhtiar daripada ikhtiar yang ada. Dan kita wajib untuk tanya pada ahli, saya nak makan banyak mana. Dan tuan-tuan jangan hati-hati juga, produk ni sesuai tak dengan badan saya. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan bila makan ubat bukan dibagi sebarangan. Dia tengok jenis darah, dia tengok keadaan tuan-tuan, baru dia bagi ubat. Macam Dr. Ustaz Najri sebut lah, hang habaq pi lah penyakit apa pun, ayak tu dia. Saya ni sakit buah pinggang, ambil yang ni. Saya ni sakit darah tinggi, yang ni. Sakan. Hadirin mukminin, itu kadang-kadang salah faham yang besar. Dan bila orang kait dengan Nabi, pasal apa? Pasal orang Islam bila berkait dengan Nabi, mereka akan mudah percaya. Ini yang kita bimbang. Sebab tu saya nasihat pada tuan-tuan, selidik agama, suruh kita selidik. Selidik. Jangan kita mudah percaya dan jangan mudah terpengaruh. Wallahu ta'ala a'lam.